Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk Maths Form 4 hari ni kita sambung lagi bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, hari Selasa tu cikgu dah bagi kan. Praktiskan diri 1.1a, soalan nombor 1, soalan nombor 2. Cikgu harap semua dah buat lah. Okey, jadi hari ni kita tengok apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu. Apa maksud hubungan banyak kepada satu? Okey, tengok standard pembelajaran. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, jadi hari ni kita nak kenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, kemudian kita kena memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, kita kena memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey. Okey. Okay, jadi tengok sini kata, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, kita kena tahu apa beza ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Okey, tengok bawah ni pula. Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Allah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu adalah ungkapan kuadratik. Okey, jadi fungsi kuadratik pula dia kita tambah ni je lah kat depan. Fx. AX kuasa 2 tambah BX tambah C adalah ungkapan kuadratik. Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah fungsi kuadratik. Okey. Boleh faham? Boleh beza kan? Seterusnya, okey, sekarang ni kita nak tengok rangsangan minda 3. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, kita nak kenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, hubungan banyak kepada satu. Okey, kita tengok langkah-langkah dia. Okey, langkah 1. Berdasarkan graf fungsi fx di bawah. Okey, tiga-tiga ni graf fungsi A, B, C. Graf fungsi fx di bawah. Lukis satu garis selari dengan paksi X pada graf B dan C seperti contoh A. Okey, di A, dia dah buat dekat awak tu. Okey, macam tu. Dekat mana-mana pun tak kisah, asalkan mesti selari dengan paksi X. Okey, bila awak dah buat garis selari tu, kemudian kita tandakan titik persilangan antara graf fungsi fx dengan garis lurus. Bila kita dah garis, kita akan ada dua titik persilangan. Kalau awak letak dekat sini pun sama, kita akan ada dua titik persilangan. Letak dekat sini pun akan ada dua titik persilangan. Itulah yang kita nak tengoknya. Okey, kemudian nyatakan bilangan titik persilangan dan koordinat titik persilangan. Okey, cikgu dah cakap dah, titik persilangan akan ada dua. Lepas tu nyatakan koordinat titik persilangan. Kita kena bacalah koordinat. Kalau yang ni buat turun macam tu, yang ni akan jadi 1 negatif 1 4. Satu lagi turun 4 negatif 4 4. Okey, titik persilangan kita. Okey, ulang langkah 1 hingga 3 dengan meletak pembaris pada nilai fx yang berbeza. Pastikan garis lurus yang dilukis sentiasa selari dengan paksi X. Okey, yang ni awak buatlah, awak ambil pembaris. Okey, ikut je yang A tu dia dah buat. Titik persilangan 2. 1, 2. Okey, yang cikgu cakap tadi, titik persilangan. Tak buat screen right.
Okey, titik persilangan 2, 1, 2. Okey, nyatakan koordinat titik persilangan. Baca koordinat. Okey. Yang ni pun sama. Ambil pembaris. Ambil pembaris, awak pilihlah mana-mana yang awak suka. Ambil pembaris. Carilah, senang sikit kan nak kira tu, ambil pembaris. Okey, jadi titik persilangan tetap 2 lah. Koordinat titik persilangan, baca yang ni berapa? 1, 4. Okey, yang ni pula 3, 4. Okey, yang ni pula sama juga. Ambil lah dekat mana-mana yang awak suka. Okey, dapat titik persilangan 2. Okey, baca koordinat 0, 2. Yang ni pula 3, 2. Okey. Jadi sekarang kita kena bincang apakah kaitan antara koordinat X dengan koordinat Y pada kedua-dua titik persilangan setiap fungsi. Okey, cuba awak tengok. Sekarang ni koordinat X kita nilai yang berbeza. Okey, koordinat X kita adalah nilai yang berbeza, tapi koordinat Y kita nilai sama. Sebelah sini pun sama. Koordinat X kita nilai yang berbeza. Y kita nilai sama. Sama dua-dua. Okey, yang ni nilai X kita, koordinat X kita berbeza. Nilai Y kita sama dua-dua. Okey. Jadi, apakah jenis hubungan suatu fungsi kuadratik? Inilah hubungannya, iaitu hubungan banyak kepada satu lah. Hubungan banyak kepada satu. Banyak kepada satu ni sebabnya ada dua nilai X yang berbeza tapi tetap pergi kepada nilai Y yang sama. 4, 4. Okey, tengok memori saya ni. Bagi titik pada satah cartes, koordinat X ialah objek. Jadi X ini adalah objek. Y ialah image. Okey. Objek ada dua tapi pergi kepada image akan jadi satu nilai sahaja. Itulah banyak kepada satu. Itulah maksud banyak kepada satu. Okey. Jadi tengok semua fungsi kuadratik, tengok yang kotak hijau tu. Semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey. Objek tadi koordinat X, image tadi koordinat Y. Okey, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey dah. Yang itulah maksud hubungan banyak kepada satu. Okey, tengok apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, kita ada dua bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, kita ada dua bentuk graf fungsi kuadratik. Macam ni dan macam ni lah. Okey, dua. Tengok yang dia buat ni lah. Okey. Itu bentuk fungsi kuadratik yang awak kena tahu. Okey, daripada rangsangan minda 4 ni, okey, ada dua bentuk graf fungsi. Okey, yang pertama melengkung ke bawah, yang ni melengkung ke atas kan? Okey. Tengok ya. Okey, daripada hasil rangsangan minda 4, okey, bagi graf fungsi AX tambah BX tambah C. A tak boleh sama dengan kosong. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf. Okey, nilai A menentukan bentuk graf. Nilai A ni julat ni, julat. Okey, kalau A lebih besar daripada kosong, okey, contoh cikgu buat Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tambah 2. Contoh ni cikgu buat contoh. Okey, jadi nilai A kita ni positif. Okey, bila nilai A kita positif, A lebih besar daripada kosong, kita akan dapat graf macam ni lah. Okey, Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah x tambah 2. Okey, A kita negatif, kurang daripada kosong, negatif. Jadi kita akan dapat graf melengkung ke bawah macam tu. Okey. Sekarang ni daripada graf kita boleh tentukan nilai maksimum, titik maksimum dengan titik minimum bagi fungsi kuadratik. Okey. Kita tengok graf yang pertama.
Okey, yang ni fungsi kuadratik yang pertama. Macam ni tadi julat kita A kurang daripada kosong. Maksudnya A kita bernilai negatif. Bila A kita bernilai negatif, titik ke atas ni adalah titik maksimum. Titik yang paling tinggi, maksimum tu. Titik yang paling tinggi sampai situ je. Kalau A kita kurang daripada kosong. A bernilai negatif. Okey, untuk yang kedua, graf melengkung ke atas ni. Yang bawah sekali ni kita panggil titik minimum. Titik yang paling rendah. Titik minimum. Situlah titik yang paling rendah. Bila graf kita julat A lebih besar daripada kosong. Bila nilai A kita positif. Okey, rangsangan minda 5. Meneroka titik maksimum atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Okey, cikgu buat dekat ni ya. Kita guna perisian geometri dinamik ya. Okey. Yang ni dia dah buat dah untuk awak 1, yang ni dia dah buat dah untuk awak 1. Okey. Jadi bila kita tengok dekat sini, tengok yang pertama ni. Nilai A kita adalah nilai negatif. Bila nilai negatif, bentuk graf kita akan dapat bentuk graf macam ni lah. Nilai A negatif, bentuk graf macam ni. Jadi kita akan dapat titik apa ke atas ni? Titik yang paling tinggi, iaitu titik maksimum. Okey, titik maksimum. Jadi koordinat bacalah. Negatif 4, 10. Okey. Okey, yang B. Fx, okey, x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, cikgu dah buat dekat sini. Yang ni cikgu dah masukkan. Fx, x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Kita dapat bentuk macam ni. Sebabnya x kita positif. Okey, x kita positif ni. X nilai A, sorry x pula cikgu sebut. Nilai A kita ni kat sini adalah 1 ni, 1 depan dia. Okey, jadi positif. Bila positif, bentuk graf macam ni dan akan ada titik apa kat sini? Titik yang paling rendah. Okey, titik paling rendah tu minimum. Okey, titik minimum, baca titik minimum kita berapa? 2 negatif 1. 2 negatif 1. Okey. Jadi kat sini A kita sama dengan 1. Bentuk graf kita macam ni. Titik kita akan dapat titik minimum. Koordinat tadi berapa? 2 negatif 1. Okey. Yang ni pun kita tengok yang ni. Negatif 2 nilai A kita. Jadi bentuk graf kita akan dapat macam ni. Titik kita akan dapat apa? Titik paling tinggi, maksimum. Okey, sekarang tentukan koordinat titik maksimum. Okey, negatif 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Kita masukkan dalam ni ya. Negatif 2x tolak 4x tambah 1. Tolak 4x tambah 1. Okey, kita akan dapat graf macam ni. Alright, sekarang kita tengok ini ke atas ni adalah titik maksimum. Baca koordinat. Negatif 1, 5. Masuklah dekat sini tadi. A. Hilang adalah cikgu buat yang tadi. A sama dengan negatif 2. Bentuk macam ni. Titik maksimum. Negatif 1, 5. Okey, macam itulah. Okey, apakah kaitan antara nilai A dengan titik maksimum atau minimum? Dia tanya apa kaitan. Jadi kita tengok sini lah. Kalau A kita bernilai negatif, graf kita akan dapat macam ni. Jadi kita akan dapat titik maksimum. Jadi kita tengok julat ni lah.
Titik maksimum apabila julat A kurang daripada kosong. A tu kita akan dapat nombor negatif. Titik minimum diperoleh apabila A lebih besar daripada kosong. Nilai A kita positif. Okey, tengok zon informasi tu kita panggil apa tu? Titik maksimum dan titik minimum juga dikenali sebagai titik pegun atau titik pusingan. Kalau dia sebut titik pegun, titik pusingan tu samalah titik maksimum dengan titik minimum. Okey, sekarang kita nak tengok paksi simetri. Okey. Apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Okay, paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y. Ni graf, ni paksi Y, ni paksi X. Yang selari dengan paksi Y macam ni lah. Yang selari dengan paksi Y. Dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Tu maksud paksi simetri. Okay, paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti dalam rajah di bawah. Okey, yang ni graf, titik ni atas sekali maksimum. Jadi lukis paksi simetri mesti melalui titik maksimum. Graf yang ni pula titik minimum. Jadi paksi simetri mesti melalui titik minimum. Okey, tengok memori saya. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan suatu bentuk geometri atau objek kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Ingat paksi simetri. Ibarat kalau kita lipat, dia akan membentuk dia akan membentuk bentuk yang sama. Okey. Rangsangan minda 6. Okey, melukis dan mengenal pasti paksi simetri graf fungsi kuadratik. Dengan menggunakan pembaris, langkah tu dengan menggunakan pembaris, lukis paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Seterusnya, tulis persamaan paksi simetri berkenaan seperti dalam A. Okey, ambil pembaris, garis seperti yang warna biru ni. Okey, jadi tengoklah dia dekat mana? Dekat 1. Jadi nilai X kita 1 lah. Okey, yang ni pun ambil garis. Ambil pembaris garis. Cikgu tak boleh guna pembaris ni, guna pembaris. Jadi X kita negatif 1. Yang ni pun sama garis. Jadi X kita sama dengan 1. Itulah paksi simetri. Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan paksi Y? Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan kedudukan titik maksimum atau titik minimum? Yang hijau ni dia kata paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y. Inilah yang nak jawab soalan ni. Apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan paksi Y? Hubungan dia paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y. Hubungan ni selari dengan paksi Y. Okey, apakah hubungan antara paksi simetri graf fungsi kuadratik dengan kedudukan titik maksimum atau minimum? Dan mesti melalui paksi simetri mesti melalui titik maksimum atau titik minimum. Itulah hubungan dia. Yang ni pun yang sama macam cikgu cakap kat atas tadi lah. Okey, jadi untuk hari ni kita buat praktis kendiri 1.1b. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada bentuk ni kita panggil parabola ni yang mana satu. Tentukan melengkung ke bawah ke melengkung ke atas ke, awak tentukan. Okey, soalan nombor 2. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah nyatakan julat bagi nilai A. Julat bagi nilai A tu kena tentukan A kurang daripada sifar atau A lebih besar daripada sifar. Tentukan. Okey, yang nombor 3. Tentukan titik maksimum atau titik minimum. Tengok graf, tentukan titik maksimum atau titik minimum. Kemudian nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Garis paksi simetri.
Okey, yang ni awak boleh photostat lah gambar graf ni. Awak nak lukis pun tak apa, tak ada masalah. Terpulanglah pada awak Okey, itu sahaja. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi fx, ax kuasa 2 tambah bx tambah c Okey, jadi untuk hari ni ingat apa yang kita belajar awal tadi. Kita tengok standard pembelajaran. Mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1. Ingat balik apa tu hubungan banyak kepada 1. Kemudian hari ni kita kena perihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Yang kita perihalkan tadi ciri-ciri fungsi kuadratik, bentuk graf, titik maksimum, titik minimum, paksi simetri. Okey. Dah menghilang dah gambar cikgu. Tak apalah, biarlah dia macam tu. Okeylah, jadi jangan lupa buat latihan isi kehadiran. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.